Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ada tak yang dah masuk di dalam live saya hari ini? Okey. Ada orang tak? Hai, Assalamualaikum. Syuhada Ahmad. Hai, Assalamualaikum semua. Thank you for watching. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Salam, okay. Assalamualaikum. Okay, terima kasih sebab join live Mira pada malam ni. Live saya yang pertama. Okey, live Mira yang pertama. Okey. Segmen yang saya berikan adalah bina bahagia. Okey. Bina bahagia kan. Okey. Hai, bina bukan bina bisnes berjaya, bina bahagia. Hai, terima kasih Pak Razi. Hai, terima kasih semua. Okey, sebelum tu jika tidak keberatan, bolehlah share-share, okey. Live ni mana tahu ada orang lain yang dapat perlukan ke kan? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pertama sekali terima kasih sebab hadir. Okay, Mira nak share hari ni tips pertama untuk bina bahagia. Okay, bina bahagia tu subjektif lah, masing-masing punya pemahaman. Okay, apa yang Mira nak cuba sampaikan melalui segmen bina bahagia ni adalah kerana apabila Mira lihat dekat dalam berita ataupun dalam social media di mana Kementerian Kesihatan Malaysia dan mengwar-war ataupun telah meng-highlightkan tentang mental health, maksudnya isu kesihatan mental. Okey. Bukanlah Mira ni doktor mental, tapi tentang isu mental. Jadi Mira tertarik untuk berkongsi tentang mental health ni. Mana dah tahu salah satu mental health, isu mental health adalah kemurungan. Okey. Mana dah tahu jika apa yang Mira sampaikan ni hasil daripada isu yang pernah Mira lalui sebelum ni. Dan mana tahu boleh membantu juga rakan-rakan kat luar sana yang menghadapi perkara ni. Dan semestinya ataupun sepastinya orang yang mengalami mental health ataupun kemurungan yang Mira pernah hadapi dulu, ialah kita akan rasa taklah aku okey je. Kita akan kelihatan seperti itu. Aku okey je sebenarnya, tak ada masalah pun. Okey, benda ni tak nampak. Perkara ni tak nampak, tapi kita kena aware lah tentang ni, tentang isu mental health ni. Okey. Jadi kebetulan di dalam SKV juga Dr. Said telah mengenengahkan tentang nak membantu orang kat luar sana yang menghadapi isu mental. Okey, mental issue ni. Kan? Sebab apa? Cabaran kita sekarang bukan macam dulu. Jadi cabaran kita adalah otak kita ni pun mudah sangat nak terganggu. Okey. Tengok ajalah handphone lagi, TV lagi, laptop lagi. Banyak sangat cabaran atau minda kita ni nak hadap. Jadi bila tengok keadaan ni serius, jadi Mira nak share dengan you all semua. Kalau boleh Mira bawakan cerita yang pernah Mira sendiri lalui. Okey, Mira dulu pernah melalui fasa kemurungan lah sebenarnya. Okey, di mana satu masa bila, kalau korang rasalah korang boleh hadap ataupun membayangkan keadaan ni kan, satu masa dulu, bukan dulu sangat, 2 tahun lepas je keadaan ni, isu ni berlaku kat Mira. Okay. Bayangkan korang nak pergi bersalin. Okay, korang nak pergi bersalin dan korang dah bagi tahu dah isu ni, korang dah bagi tahu dah perkara ni kat family yang korang nak pergi bersalin.
So apa yang jadi? Orang akan cakap, okay, tahniah nak dapat baby, tahniah nak dapat baby. Okay. Tapi rupa-rupanya bila tiba ke hospital, doktor kata, maaf puan, nadi anak puan dah tak ada. Okay. So dia kata macam tu. So kita nak rasa apa? Nak rasa marah, nak rasa sedih, nak rasa apa? Pelbagai perasaan tu ada kat kita. Ada perasaan tu. Jadi bila keadaan tu berlaku, Allah izinkan Mira ketika tu ialah merasakan dia dah ambil balik apa yang dipinjamkan ke aku. Bila kita ada rasa itu bukan kita punya, bukan kita punya, anak itu bukan kita punya, apa yang ada kat keliling kita ni pun dia kasih pinjam. So perkara tu yang menyebabkan Mira boleh switch daripada rasa tegang tu menjadi lebih tenang. So di mana pertama yang Mira buat adalah Mira cepat-cepat rasa syukur. Ini kunci dia untuk membina bahagia dia. Yang pertama ialah rasa syukur dulu. Okay. Bila rasa syukur, automatik minda kita akan lebih cool. Tak percaya, cuba korang buat. Okay. Cuba anda buat. Tak kisahlah anda kat mana kan, kat rumah ke, kat tempat kerja ke, dalam kenderaan ke. Jika anda syukur, anda akan lebih tenang. Kan Allah dah kata kan, kalau hamba aku sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmat. Okay? Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Betul tak? Jadi kita pegang as tu, kita syukur dulu. So daripada kesyukuran itu dapatlah switch ketika tu. Switch sementara lah untuk berada di fasa terkejut tu. Okay. So kalau korang ada, anda semua yang ada anak kat rumah kan, korang janganlah janganlah kau nak bina bahagia ni, korang janganlah rasa anak aku ni buat sepah pula, suami aku ni balik lambat pula, jam lah, banyak sangat ni sebenarnya kita sendiri yang mempengaruhi diri kita untuk menjadi tegang sebenarnya. So jadi cool, bahagia, tenang dahulu. So syukuri dan serahkan saja. So jangan kita rasa semuanya dalam genggaman aku. Anak aku kena ikut cakap aku, laki aku kena dengar cakap aku. So itu tak boleh. Okay. So jadi kita terapkan nilai kesyukuran tu dalam diri. Syukuri dengan apa yang ada di depan mata. Aku syukur aku masih hidup. Aku syukur aku masih boleh bekerja kan. Aku syukur aku ada pasangan, ada anak-anak, ada family. Aku syukur semua ni. So titik tolak daripada perasaan syukur ni, kita akan boleh membina lagi kebahagiaan dalam hidup kita. Okay. So antara syukur yang tips yang paling Mira sangat suka ialah Mira syukur sebab kita tahu tujuan kita hidup ke atas muka bumi ni adalah untuk apa? Pertama, untuk menjadi hamba Allah SWT. Kita nak jadi hamba yang terbaik. Kedua, kita nak jadi khalifah di atas muka bumi, bermaksud kita nak berkongsi manfaat pada orang keliling kita kan. Jadi kita back balik pada asal tujuan kita berada di atas muka bumi ini. Okay, Mira harap apa yang Mira cakap ni mengingatkan diri saya sendirilah. Kan, so ingatkan diri kita sendiri sebab kita cakap banyak ni lagi banyak kesalahan kita. Okay, so jadi bila kita dah back to balik cerita tadi, bila kita dah start daripada hari pertama kita nak berpantang tu, kita tak mudah lah kan. So Mira menghadapi kemurungan yang agak sukar juga, tapi Alhamdulillah Allah izinkan lepas habis pantang je Mira terus decide untuk belajar. Maksudnya pertama syukur, kedua cari ilmu. Okay, cari ilmu. So Mira pergi belajar, cari guru-guru, sahabat-sahabat, cari circle yang support dengan keadaan kita ni. Jadi dari situ ianya Alhamdulillah Allah izinkan mudah untuk menerima hakikat tu, mudah untuk melepaskan. Bila kita menggenggam, kita akan rasa
susah. Kita akan rasa perit bila kita menggenggam. Tapi perlahan-perlahan kita cuba melepaskan. Okey. Dalam keadaan isu zaman sekarang, anda semua mungkin berada dalam keadaan yang masalah ekonomi. Hai Aina. Thank you for watching. Okey, dalam keadaan sekarang kita mengalami masalah ekonomi. Turun naik, harga barang naik, okay? Isu kekeluargaan, kan ada ketegangan dalam kekeluargaan, pekerjaan, okey. So isu-isu ni semua isu-isu ni semua akan mengganggu mental kita. Okey, sekecil-kecil itu pun akan mengganggu mental kita. Okey. Jadi pentinglah untuk kita rasa bersyukur sebab bila Mira berhadapan dengan masalah nak keluar daripada isu kemurungan. Sebenarnya orang yang kemurungan ni dia tak perasan pun dia murung. Dia tak perasan. So jadi kita, kalau kita normal person, kita nampak kau kenapa berdiam diri? Dulu kau ceria, sekarang kau berdiam diri. Dulu kau sangat mengenengahkan potensi diri. Tapi kenapa tiba-tiba kau jadi orang yang nak menyepi? So kita kena aware dengan orang keliling kita kalau mereka alami keadaan tu. Kemurungan ni, antara masalah kemurungan ni ialah dia ada kecelaruan kebimbangan. Lepas tu dia cepat panik. And so, dan dia juga cepat stres. Sebab dia teringat trauma dia. Ada orang yang tiba-tiba dia nampak dia jadi menggigil, jantung dia jadi laju, dan dia akan mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur, Mira alami gangguan tidur. Maksudnya sebelum tu Mira akan nak tidur ni, kita akan teringat anak kita tau. Sebab kita mengandung 9 bulan. Jadi kita expect anak tu hidup, tapi anak tu tak ada. Jadi sebelum kita tidur, kita akan menangis, kita akan syahadu bahawa hidup kita kan mengalami ini mental lah, mental. Jadi orang keliling bila nampak rakan-rakan you all ataupun anak ke saudara mara ke yang mengalami keadaan tu, janganlah korang biarkan. No, jangan biarkan. Bantulah dia orang. Bantu. Sebab tu zaman sekarang ni nampak tiba-tiba nampak kakak terbunuh adik. Tiba-tiba nampak dia terjun bangunan. Tiba-tiba dia terjun daripada jambatan. Sebab apa? Dia tak ada tempat nak cakap. Dia orang tak ada tempat nak cakap. Tu kemurungan tu dah teruk lah kalau yang macam tu. So bila gangguan tidur ni pula, tadi ialah kelas kan Mira belajar kan. So gangguan tidur ni dia akibat dia bila kita tidur dah lah susah. Lepas tu tambah pula kita mengalami yang sedih, syahdu, menangis ni. Jadi bila kita bangun tidur, kita akan jadi macam layu gitu. So macam mana kita nak jadi lebih sihat? Sebab kita membawa perasaan tu. Itu kemurungan tau sebenarnya. Kemurungan. So jadi kemurungan ni jangan dibiarkan berlarutan. Okey. Kita kena back tu ingat balik kenapa kita berada di atas muka bumi ni, tujuan kita apa. Okey. So kita kena berusaha untuk cari ilmu sebab ada orang yang dia tahu dia boleh menyelesaikan isu kemurungan dia dengan pergi jumpa doktor dan you check, and then doktor sahkan you murung dan you makan pil. Okay, so you consistent makan. So at the same time kita juga kena tingkatkan tahap kepercayaan kita terhadap Allah. Maksudnya kadang-kadang yelah manusia ni kadang-kadang solat tu solat, tapi solatnya di luar, pergerakan je solat, tapi di dalamnya tu tak. Di dalamnya tu tak rasa. So jadi kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ketauhidan kita tu kepada Allah. Jadi dengan itu masalah kemurungan ni perlahan-lahan akan dapat selesai jika kita back to Allah. Sebab kita kena ingat masalah kita, isu yang kita hadapi ni kan, Allah ada jalan dia, penyelesaian dia. Jadi kita minta dekat dia untuk selesaikan masalah tu. So kalau kita tak minta, ya Allah bantulah aku, selesaikanlah masalah aku ni, atau ya Allah ya Tuhanku, kau cukupkanlah rezeki aku ni, dan serah. So kita tak perlu tertekan sangat. So kalau macam yang isu Mira dulu, ya Mira tertekan sebab mana anak aku. So kita jadi yang macam tu. So perlahan-lahan macam Mira cakap tadi, jangan terlampau digenggamkan. Kalau ada masalah isu kewangan, jangan digenggamkan.
Ada masalah keuangan, pergilah berniaga. Ada masalah keuangan, pergi cari sumber keuangan yang boleh kita teruskan kehidupan. Kan? Ada masalah nak sekarang ni isu ekonomi lah, keuangan. So jadi pergi settlekan masalah keuangan. Ada masalah suami isteri, pergi buat perbincangan baik-baik. So settlekan satu-satu supaya isu tu tidak berlarutan. Okay, tu kemurungan. So jadi kemurungan ni ramailah sekarang dah hadapi kemurungan, anxiety semua ni. Jadi kita sebagai orang keliling, masyarakat yang ada di keliling, cuba bantu, mendoakan mereka juga, cuba bantu memberikan buah fikiran juga pada mereka supaya mereka pun boleh dapat sedikit idea. Sebab mental issue ni terlampau tinggi. So stress terlampau kuat, terlampau tinggi. Jadi cabaran tu tinggi. Jadi kita kena lagi tinggikan keimanan, dan macam ustazah pula bukan maksudnya meningkatkan lagi ketakwaan kita tu kepada Allah. Kita back lah tu sang pemberi rezekinya siapa. So kita back tu Allah semula, yang mana dia yang maha kaya, dia yang mempunyai rezekinya, dia yang mempunyai kebahagiaannya, dia yang mempunyai segalanya. Jadi kita back to dia, kan. Anggaplah segala yang kelemahan yang dulu tu adalah hasil buah tangan kita sendiri. So kita reverse balik dan banyakkan kesyukuran. InsyaAllah dia akan tambah lagi nikmat. Okay. Hai semua, terima kasih tengok kita. Okey, jadi salah satu yang Mira buat ialah Mira pergi tambah ilmu, pergi belajar, pergi berguru dan minta Allah yang bantu. Sebab guru-guru ni sebagai guru-guru ni dia menyampaikan ilmu tu pada kita, dan kita minta Allah yang bantu membukakan balik apa masalah kita. So isu yang pertama ialah kemurungan ni yang Mira nak ketengahkan. Kenapa stres kita terlampau tinggi dah? Sebab kita menggenggamnya terlampau lama. So usah digenggam lagi. Apa yang tersimpan di dalam hati tu, ucapkan segalanya kesyukuran. Ya Allah, syukur kau beri aku sihat. Ya Allah, syukur kau beri aku keluarga yang menyayangi aku. Ya Allah, walaupun orang tu menyakitkan hati kita, ya Allah, terima kasihlah kau anugerahkan orang yang sakitkan hati aku ni. Supaya apa hikmah dia menjadikan kita menjadi lebih tenang ataupun lebih sabar bila datangnya orang yang menyakitkan hati kita. So pandang segala yang Allah hantar tu sebagai satu tak ada sebab dia hantar, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebab kenapa dia hantar perkara tu, keadaan tu, isu itu. Tak lain tak bukan dia nak kita back to dia semula. Okay, salah satu yang boleh sebenarnya lama juga 2 tahun juga Mira tidur sebelum tidur mesti akan menangis lah. Itu hobi. Dan kalau perasan 2 tahun lepas memang Mira tak ada kat Facebook. Tak ada kat Facebook sebab macam saya cakap tadi, bila kita ada kemurungan, kita akan melenyapkan potensi diri kita. Kalau selama ni anda ada bakat pun, anda akan simpan je bakat tu. Sebab anda dah tak yakin diri. Itulah kemurungan. Sebab tu kita kena help orang yang ada masalah kemurungan. So kalau anda yang ada rakan yang kemurungan, ataupun anda sendiri yang sedang rasa macam akulah. So mungkin anda boleh pergi jumpa doktor, okay? Pergi check macam mana, okay? Dan teruskan tambah ilmu, okay? Dan kalau pada Mira, yang Mira sangat rasa berkualiti ialah sejak satu hari Mira teringin nak merasalah ubat. Macam kita masa kecil-kecil kan makan ubat untuk otak kan masa kecil-kecil. So bila rasa macam aku ni mental lah, aku cakap macam tu kan. So tergeraklah hati nak cuba satu tablet tu, nama dia iKids. Tapi iKids tu bukan untuk, iKids tu boleh juga untuk dewasa, tapi spesialis untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak. So Mira cuba. So apa yang Mira cuba masa makan iKids tu, bila kita kan sedih, kepala kita ni akan rasa sakit tau. Dia akan rasa macam ngek kata, macam kepala ni rasa macam berat, macam tu. Tapi bila Mira makan iKids, walhal iKids untuk kanak-kanak bila Mira makan iKids ni, Mira rasa macam Mira lebih, mata ni yang rasa macam gelap ni rasa senang, macam terbuka.
So maksudnya dia dah support kita punya kelancaran darah dekat otak kita. Okay, masa tu kiranya perkara ni baru lagi sebab Mira pun baru cuba dalam sebulan. So selepas Mytropic tu keluar, Mira tak makan iKids, Mira makan Mytropic. So sejak itu memang falling in love dengan Mytropic. And then first day dapat Mytropic, Mira terus makan dan tiba-tiba hilang daripada dunia ni. Bukan hilang tiba-tiba, bermaksud mendapat tidur yang sangat lena. Mira dapat tidur yang sangat lena. And then kita akan rasa mood kita lebih stabil dan tak cepat nak melenting. Bila kita ni dalam fasa yang kemurungan ni, kita akan rasa sedih tau. Sedih, cepat sentap. Sebab apa? Dia punya jiwa tak ada kuatnya. Nak kata macam tu lah. So perlahan-lahan apabila kita makan Mytropic tu, Mira rasa lebih cool, dapat tidur yang nyenyak dan rasa lebih amazing. Rupa-rupanya dalam Mytropic tu sendiri mengandungi bahan yang dapat menurunkan hormon stres. Dapat menurunkan hormon stres. Kan? Mytropic ni dapat menurunkan hormon stres. Rupa-rupanya. Okay. So eloklah sangat bila Mira makan. Hai Siti Nabila. Thank you for watching. Cepat sentap. Okay. Jangan cepat sentap. So bila produk tu ataupun Mytropic ni diciptakan untuk menurunkan stres. Stres ni perlu. Kalau tak ada stres, korang tak fighter. Korang tak elite fighter kalau tak ada stres. Tapi stres tu tak bolehlah terlampau banyak. Jadi dalam Mytropic tu sendiri ada kandungan yang boleh menurunkan hormon stres. Okay, dari situ Mira kaji lagi dan akhirnya hari ni pun Mira masih mengamalkan Mytropic tu sendiri. Okay. So jadi di samping kita mencari balik hala tuju kehidupan kita, okay, pasti kita semua ada impian masing-masing. Okay, di samping tu kita kena pastikan kita dapat menjaga kesihatan dalaman kita. Okay, sebab bila kita tak dapat mengawal otak kita atau tidak dapat rehat yang cukup, sebab sewaktu kita tidur tu lah badan kita akan recharge semula. Kalau badan tak cukup tidur, macam mana dia nak recharge, macam mana nak dapat tenaga baru, nak dapat aura baru, kan? Jadi that's why Mytropic ni dapat memberi tidur yang lebih lena. So dia dapat membaiki balik sel-sel otak kita. Itulah dia punya kesinambungan je. Okay. Jadi bukanlah kata kita bergantung pada dia saja, tidak. Tapi itu adalah ikhtiar kita. Korang tahu kan, Mytropic ni salah satu dutanya adalah Pak Neil kan. Okay, jadi kita sebenarnya memang nak bantu ramai orang kat luar sana kan, betapa pentingnya untuk menjaga minda kita. Okay, minda. So kalau untuk kanak-kanak, anak-anak ni dia tak ada siapa-siapa yang boleh dia bercakap. Hi Kimi, thank you for watching. Okay, macam anak-anak kita ni, dia orang tak tahu nak cakap dengan siapa. Kalaupun dia macam tak reti baca ke ataupun lambat dapat faham ke, anak-anak ni tak pandai nak cakap. So kita sebagai ibu bapa ni cubalah berikan iKids kepada mereka supaya minda mereka lebih mudah untuk memahami, untuk menghafal, untuk mengingat. Hai Puan, amboi kau. Okay, untuk menghafal kan. Di samping bukan kita je sebagai ibu bapa yang nakkan kesihatan mental, tapi anak kita pun nak juga kesihatan mental mereka. Okay, anak-anak zaman sekarang lagilah mencabar sebab mereka dah start main gadget sejak kecil. Kan, sejak kecil lagi diorang dah main gadget. Lagi isu diorang. So kita sebagai ibu bapa yang perlu protect mereka sejak mereka kecil lagi. Okay, alright. Untuk hari ini Mira cerita pasal tentang kemurungan. Okay, apa yang dapat saya sendiri nak sharekan untuk hari ni pasal kemurungan. So insyaAllah doakan Mira boleh buat live ni setiap Selasa, Rabu, Khamis, setiap minggu lah.
Selasa, Rabu, Khamis. Selasa, Rabu, Khamis. Selasa, Rabu, Khamis. Okey. Kita cuba untuk berkongsi. Sebab sepanjang Mira pergi belajar dulu pun, banyak ilmu yang Mira dapat. Jadi, Mira dah applykan benda tu. Dan why not? Mira share juga korang. Dan sepanjang Mira pergi belajar pun, bukannya yelah, bukan murah lah pergi belajar. Memang banyak juga yang kita investkan untuk kita perbaiki diri kita. Dan Alhamdulillah Allah izinkan semua tu lah. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk hari ini kita sharekan tentang isu kemurungan. Bagaimana untuk kita hadapi perkara ini ialah dengan tingkatkan kesyukuran. Okey, tingkatkan kesyukuran. Dan terima kasih. Tingkatkan kesyukuran dan kita sayangilah diri kita sendiri, hargai diri kita. Allah beri kita sihat, kita syukur. Allah beri kita pasangan, kita syukur. Kalaupun dia buat sedikit-sedikit masalah tu, kita syukur. Sebab apa? Itulah warna-warni kehidupan. Okay? So doakan Mira boleh buat live macam ni untuk bantu orang kat luar sana tentang bina bahagia ni melalui sikit demi sikit lah kan, sebab banyak lah poin-poin yang Mira nak share kan. So kalau you all tak keberatan, boleh share kan live ni supaya mana tahu diorang dapat dengar dan dapat manfaat kan. Okay, terima kasih. Okay, ada apa lagi nak tanya? Encik Halif Hakimi, Puan Syuhada Ahmad, Encik Fakir Razi, ada apa-apa nak tanya soalan tak? Okey, insyaAllah besok kita jumpa lagi. Lepas ni Mira nak pergi COD Defend pula. Okey, insyaAllah kita nak bantu ramai orang kat luar sana. Okey, kita nak tingkatkan kesedaran untuk ramai orang sedar tentang kesihatan mental masing-masing, supaya kita semua boleh bina kebahagiaan kita dengan apa yang ada depan mata kita. Okey. Terima kasih Encik Fakro tanya keep it up the good work. Okey, terima kasih semua. Minta maaf jika ada tersalah bahasa, tersilap kata. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.